Yang ketiga telah dijelaskan, iaitu suci di antara haid dan nifas. Yang keempat, suci di antara nifas dan nifas. Disuci di antara haid dan nifas perlu ditaswirkan dengan seorang perempuan yang mengandung dan keluar darah nifas. Keluar darah apa? Keluar darah haid. Ada dua pandangan tentang adakah dihukum haid bagi darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung. Pendapat yang muktamadnya ia dihukum sebagai haid. Maka apa syarat dia? Apa syarat darah yang keluar daripada orang mengandung itu dikira sebagai darah haid? Apa syarat dia? Syarat dia adalah apa? Adalah dia keluar sebelum apa? Dia keluar sebelum sakit beranak itu selama 24 jam. Faham? Paling kurang. Sakit beranak ni apa dalam bahasa Arab? Disebut talq, mukhal, makhal. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِزْعِ النَّخْلَةِ. Telah membawa akan dia Maryam alaihissalam oleh makhal. Sakit beranak itu telah bawa beliau ke perdu pohon korma. Jadi disebut sebagai talq. Talq ni sakit beranak. Jadi sebelum dia rasa sakit beranak tu, darah keluar 24 jam. Maka darah itu darah haid. Contohnya, dia beranak hari ni, 2 hari lepas darah keluar. Berapa lama? 24 jam. Selepas 24 jam darah berhenti, tak keluar. Berapa lama sampai dia beranak? Sehari. Jadi sehari tu pemisah antara sebelum dengan selepas. Maksudnya sebelum pemisah tadi, yang tadi tu 2 hari lepas, dengan sekarang 1 hari kan. Bila dia beranak akan keluar darah, maka darah itu adalah darah nifas. Jadi itulah yang disebut suci di antara haid dan nifas. Nampak kan? 24 jam keluar darah, kemudian berhenti, 1 hari berlalu tak keluar darah, kemudian dia beranak, keluar darah nifas. Jadi tengah-tengah antara dua darah itu berapa hari? 1 hari. Nak andaikan 2 hari, terpulang 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari. Nak bagi tahunya, tidak disyaratkan 15 hari. Faham? Tidak ada sekurang-kurang suci itu 15 hari barulah dia akan jadi darah nifas ke dan sumpah. Tidak ada syarat. Faham? Itu yang dimaksudkan oleh syarih, menjauhkan ataupun ihtirazlah oleh musannif dengan perkataan aqallut tuhri bainal haidataini, memberi isyarat bahawasanya akal itu ataupun sekurang-kurang tempoh itu hanya merujuk kepada di antara 2 haid. Adapun di antara dua nifas, di antara haid dan nifas dan haid, tidak diperlukan 15 hari untuk memperoleh hukumnya. Faham? Kita ada satu lagi, iaitu aqallu at-tuhri bainan nifasaini, ataupun at-tuhru, tak perlulah sebut perkataan aqallu, suci di antara 2 nifas. Faham? Pun sama juga, tidak disyaratkan 15 hari. Dia 2 nifas ni, dia bukan 15 hari ni, dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Maksudnya anak kedua, dia dah habis nifas, dia nifas lagi sekali bila dia beranak lagi lah. Faham? Mungkin dia beranak lepas tahun pula. Oh, cepat betul, 2 tahun. Maknanya dia suci di antara 2 nifas itu 2 tahun. Itu normal. Kita tak nak bincang yang tu. Kita nak bincangkan suci di antara 2 nifas tu kurang 15 hari.
Macam mana dia boleh beranak kali kedua dalam masa kurang 16 hari? Betul tak? Kurang 15 hari. Macam mana untuk kita taswirkan surah suci di antara dua nifas? Macam mana surah ni? Apa dia? Itulah yang surah yang diberikan. Kenapa tak bagi surah beranak? Jadi surah dia tu andai. Macam mana boleh berlaku di antara nifas? Perempuan ni dia mengandung dan gugur. Kita akan belajar nanti. Darah yang keluar selepas perempuan gugur adalah darah nifas. Beranak yang dimaksudkan tidak semestinya sempurna, walaupun alaqah. Faham? Walaupun dia beranak alaqah je, bahkan mudrah kan. Permulaan khalqi adam. Maknanya yang Qawabil kata, dia ni kalau maknanya daging ni kalau teruskan menjadi anak lah. Kalau sekarang lagi lah dia punya pengesahan dia. Faham? Walhasilnya dia mengandung lah. Dalam istilah kedokteran dia mengandung, lalu gugur. Walaupun alaqah, darah yang keluar lepas tu adalah darah nifas. Faham? Kemudian lepas dia gugur tu, misalnya suami dia wati dia, lalu lekat, memang subuh betul, tak sampai 15 hari gugur pula sekali. Itu yang jadi dua nifas. Faham? Itu yang jadi apa? Dua nifas. Itu hanya taswir masalah. Poin yang penting kita tak perlukan 15 hari. Okey. Habis. Itu 4 jenis suci. Seterusnya, wala hadda li aktsarihi, tidak ada had batasnya bagi sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak apa? Suci, tak ada. Tak ada. Ibarat ni, wala hadda li aktsarihi, akan terpakai dalam bab apa? Dalam bab istihadah, dan akan guna pakai dalam bab iddah. Faham? Kaedah dia wala hadda li aktsarihi. Sebelum kita teruskan pengajian kita, kita akan tulis apakah masalah-masalah yang ada hubung kait dengan haid. Sekira-kira kegagalan memahami masalah haid dengan baik akan memberi kesan kepada masalah tersebut daripada segi keputusan yang betul. Faham? Sebab keputusan yang betul bagi masalah tersebut bergantung kepada dia faham tak bab haid. Kalau tak faham, dia tak boleh bagi jawapan yang betul untuk masalah yang tersebut. Tulis soal. Tulis perkataan haid kat tengah. Itu kita cabang-cabangkan. Cabang. Maknanya nak jelaskan apakah masalah-masalah yang ada kaitan, ada hubung kait dengan haid. Kali ini dinyatakan dalam kitab Tahrir. Tulis haid kat tengah. Kataan haid tulis kat tengah, kerana kita nak buat cabang-cabang di sekelilingnya. Tengah. Jadi apa cabang dia? Sudah tentulah wudu. Betul ya? Buat je cabang. Wudu. Kemudian mandi.
Solat mandi wajib. Solat. Kalau nak bubuh lagi tayamum. Baligh. Talak. Iddah. Istibra'. Sumpah. Ada kaitan tak? Kalau dia mu'allaq. Kemudian wati. Wati, jima'. Jadi ini masalah-masalah yang ada kaitan lah. Yang kalau gagal memahaminya, gagal lah memahami masalah yang lain. Antaranya adalah iddah. Antaranya adalah apa? Adalah iddah. Iddah ni wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin berapa? 3 quru'. 3 quru' maksudnya 3 kali suci. 3 kali suci. Kalaulah ditakdirkan perempuan ni dia punya sucinya lama, untuk dia habis iddah dia akan jadi lama. Kalau dia kena istihad, kalau dia suci lama tapi suci yang normal, bukan istihadah, tu senang je kira. Senang kira, susah nak buat. Faham? Susah nak amalkan sebab lama. Yang dia akan jadi payah lagi kalau apa? Kalau dia istihadah masa panjang tahun, dia keluar darah. Jadi kita nak hukum dia ni habis iddah macam mana? Kita perlu dapatkan 3 kali suci. Ya, apa kaedah nak kira tu? Sehingga kita boleh tahu. Sebab darah keluar je. Jadi yang mana hari yang kita nak hukum suci, yang mana hari kita nak hukum haid. Maka semua jawapan itu dapat dihasilkan dengan mempelajari babnya lah. Faham? Formula dia. Jawapan dapat diberikan dengan betul. Okey, itu selingan. Kita masuk balik. Anda tangkap gambar tu. Share. Ni nak apa? Gambar. Okey, seterusnya. Ghalib maksudnya apa? Kebiasaan suci babari baki kepada ghalibnya haid. Ghalib haid 6-7, ghalib suci baki dia 23, 24. Dan saya dah jelaskan, adakah mengetahui ghalib ini dia ada faedah daripada segi formula? Tak ada. Kecuali atas tawdah. Dia hanya pengetahuannya. Tapi kita tak pakai ghalib ini dalam penentuan kadar haid nifas. Nanti untuk kes istihadah. Seterusnya. Ini mudah je. Kenapa mudah? Kita dah bicarakan dalam bab janabah sebahagiannya. Apa syarahan di sana, itulah syarahan di sini, kecuali 2 perkara atau 3 perkara baru yang merupakan tambahan benda yang haram, yang itu akan disyarahkan. Saya dah jelaskan pengkategorian. Maksudnya mengkategorikan hadas kepada hadas kecil, hadas junub, hadas haid. Kategori itu dibuat berdasarkan jumlah benda yang diharamkan kerananya.
Makin banyak benda yang diharamkan kerananya, makin besar hadas tu. Di antara 3 jenis hadas yang disebutkan tadi, hadas haid nifas lah yang paling banyak benda yang diharamkan. So dia duduk ranking yang teratas. Junub contohnya, kalau dalam matan Safinah, 4 hadas kecil, 6 hadas junub, 8 hadas haid. Maksud 8 perkara yang haram. Baca ma haruma bil janab, apa saja yang haram junub. Contohnya tak boleh baca Quran kan? Tak boleh lah baca Quran kat sini. Apa yang menyebabkan boleh baca Quran oleh orang junub? Maka itu juga oleh orang yang haid. Soalan tentang masalah perempuan haid baca Quran ini sering ditanya oleh pengusaha madrasah hafizah. Bahkan ada sebagian madrasah amalkan baca. Dia nak amalkan ke, dia tak nak amalkan ke, mudir bertanggungjawab. Sebab dia akan keluarkan arahan kepada anak muridnya. Anak murid ikut je. Anak murid ikut dia. Kalau dia rasa arahan dia tu dia boleh jawab nanti, terpulang. Faham? Tak ada salah. Memang ada pun mazhab yang membolehkan. Memang ada mazhab pun yang membolehkan. Tapi jumhur ulama, kecuali mazhab Maliki, perempuan yang haid tidak boleh baca Quran. Antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi lebih ketat dalam masalah membaca Quran dalam keadaan haid dan junub. Mazhab Maliki yang membenarkan perempuan haid yang hafizah untuk membaca hafalan yang telah dihafal, bukan sahabat baru. Dengan melihat kepada hujah apa? Hujah, dia tidak ada hujah dalam bentuk hadis. Hujahnya adalah masalah mursalah, iaitu demi untuk menjaga hafalan tersebut. Dan dia beza, junub tak boleh dalam mazhab Maliki, junub tak boleh baca Quran. Haid boleh, sebab masa haid ni lama. Dan orang tu dia tak boleh nak hilangkan haid tu dengan sendiri. Kalau junub dia nak cepat hilangkan hadas dia, bagaimana dia cepat? Orang haid tak boleh buat. Dia tak boleh buat, dia kena tunggu. Dan benda itu luar kawalan dia. Dan tuntutan untuk menjaga hafalan Quran tu ada, maka bolehlah dia untuk apa? Membaca Al-Quran bagi menjaga hafalannya. Maksudnya itu dia panggil konsep hujah, dia panggil masalah. Adapun jumhur tidak boleh. Tak boleh. Tak dibenarkan. So kita jawab macam ni. Satu, persoalan tentang perempuan haid tak boleh baca Quran, dia ada hadis. Faham? Ialah ulama seperti Al-Imam Bukhari tidak mengambilnya sebagai hujah dengan alasan dia hadis dhaif. Ulama telah bincangkan dalam Iqna' pun ada, dia bimajmu'it turuq, hadis tu dia jadi hadis hasan. Faham? Hadis tu dia menjadi hadis hasan, iaitu la yaqra'u al-haid wal junub syai'an min al-Quran, atau kama qala Rasulullah, tidak boleh orang haid dan orang junub membaca sesuatu daripada Quran. Semua ittifaq orang junub tak boleh baca Quran. Hatta mazhab Maliki. Jadi min haithul qiyas, kalau kita tak pakai riwayat tadi, daripada segi qiyasnya, tadi kita dah sebut junub ni hadasnya lebih ringan berbanding hadas haid. Maka kalau junub yang ringan pun tak boleh, maka haid, itu dia guna qiyas. Kalau kita tak berhujah menggunakan riwayat tadi. Kemudian apabila satu orang tu dia haid, kata habislah kalau junub tak baca Quran. Ada benda yang lagi besar daripada baca Quran yang orang haid tak boleh buat. Apa dia? Solat. 15 hari tak baca Quran lah macam tu. 15 hari tak semayang, mana lagi besar? Tak semayang ke tak baca Quran? Tak semayang, itu pun tak boleh semayang. Habislah kalau 15 hari tak semayang, dia punya rohani apa semua. Itu dipanggil bertindak mengikut perintah Allah. Semayang pun perintah Allah, tak semayang pun perintah Allah pada waktunya. Pada ketika itu, orang haid tidak semayang adalah perintah Allah untuk dia. Dia dapat pahala. Dengan niat dia tak semayang tu,
untuk mematuhi perintah Allah. Bahkan kalau sembahyang berdosa sembahyang. Ya, samalah juga dengan masalah membaca Al-Quran. Kalau dapat difahami tentang perkara ini, dia bergerak semua atas perintah. Seperti mana membaca Al-Quran adalah perintah, tidak membaca Quran pada keadaan itu adalah perintah, seperti dalam tandas. Ada kan perintah tak boleh, maksudnya makruh berbuat demikian. Tapi macam mana pula dengan masalah hafalan dia? Masalah hafalan dia, ya betul siapa yang cuai dalam menjaga Quran sehingga lupa dengan makna nak hafal tu. Imam Ibn Hajar Haytami bahaskan dalam kitab dia Al-Kabair, Az-Zawajir anil Qtirafil Kabair. Bagus kitab tu untuk diamalkan, untuk dibaca. Ada orang dia syok baca kitab, syok lah, tapi bukan niat amal. Dia suka baca kitab. Bahaya tu. Baca kitab boleh buka niat untuk amal. Nanti Allah bagi taufik amal. Bukan baca kitab syok. Syok atas dasar akademik. Oh syoknya. Dia terawang-awang. Kadang-kadang dia rasa macam dia pun ulama yang nulis tu. Jadi habislah baca, lepas tu habis. Kita baca amal. Jadi walaupun tak kuat kan, tapi niat tu dia akan bagi satu taufik. Jadi ada lebih apa 400 lebih apa senaraikan kita yang sangat bagus. Dia seperti disebut oleh Sayyid Abdullah. Sedih kan? Sedih mari sebut cuma ada perkara yang dia tirak. Jadi antaranya tentang masalah melupakan Quran. Yang berdosa dia ni, yang berdosa besar sampai apa? Sampai dia tu kena macam hafal baru. Dia punya lupa dia. Sampai hafal baru. Kalau dia ni, kalau suruh baca sekarang memang tak boleh baca lah terus. Tapi kalau malam ni nak tarawih, dia boleh lah setengah juzuk. Dia ulang siang, malam dia boleh baca. Itu belum lupa lagi lah. Faham? Walaupun dia tak boleh baca serta-merta. Tapi jangan syok pula. Oh macam tu okey lah, saya dalam golongan tu. Boleh baca. Kalau setakat satu juzuk, ulang pagi sampai petang tu, boleh lah kan. Sekarang ni kita nak terangkan border yang sampai haram tu. Yang pertama, kalau dia lupa macam tu, dan dia lupa itu kerana dia pengabaian berlaku. Bukan dia ni memang jenis lemah, dia baca memang tak ingat, dia tak berdosa. Faham? Dia lupa tu atas dasar nisyan. Nisyan ni kan makna falamma nasu, abai, pengabaian, abai. Dia kadang ada orang masuk merasa hafiz, kemudian dia kerja dia dah memang tak baca Quran pun, dia memang lupa. Itu contoh pengabaian kan. Dan tapi kalau dia lupa tu kerana dia tak baca Quran, kerana dia haid, dia tak termasuk dalam pengabaian, dia tak termasuk dalam kecuaian. Sebab dia tak baca tu atas perintah kan, perintah Allah. Kalau dia terlupa pun dia tak berdosa. So bagi kita, maksud kalau nak menjawab mazhab Maliki, dia bukan kerana nak elak jatuh dalam haram, kerana nak melakukan benda yang wajib, kita haruskan benda yang haram. Tak. Sebab dia melupakan Quran tu memang haram, tapi dalam surah orang pun faham ni tak haram. Faham tak? Maka oleh kerana dia tak sampai haram, dia tak sampai darurat, maka tak boleh pakai kaedah suatu perkara darurat itu boleh mengharuskan. Itu hujah kita lah kalau daripada segi qiyasnya. Bahkan menghafal Quran itu sunat, bukan wajib. Secara umumnya lah, dia fardu kifayah. Fardu kifayah khususnya pada waktu-waktu yang mana Quran sedikit. Maknanya kalau tak ada siapa hafal Quran, maka Quran tu akan hilang sebab tak ada catatan dia. Jadi untuk konteks zaman sekarang, hukumnya adalah sunat. Khususnya talibul ilm, orang yang belajar agama ni, dia kena hafal Quran. Kalau di Azhar wajib hafal sendiri, tapi dalam masa 4 tahun kena hafal 30 juzuk untuk orang Arab. Pandailah nak hafal macam mana, tapi nanti sampai waktu periksa dia kena boleh jawab. Tapi kita tak buat lah, kita suruh hafal 2 juzuk. Sikit kan, cetak badan pula.
Hafal lagu mungkin banyak tu, ada bawah-bawah tu. Tekun hafal lagu. So kalau kita ni ada kemampuan hafal Quran, baik hafal Quran. Yang tak hafiz lah, ambil masa sikit, baca kat kawan. Kalau 8 tahun dia buat sikit, 1 tahun 1 juzuk, dah 8 juzuk kan, 8 juzuk. Tapi 1 tahun 1 juzuk tu sikit sebenarnya. Jadi kita usahakan untuk hafal. Jadi dia kira orang yang belajar agama ni kalau tak hafal Quran ni tak bagus lah. Faham? Paling kurang surah-surah lazim. Kita tengok kalkun kan sebahagiannya, dia hafal Quran. Yang setakat yang surah panjang-panjang pun hafal, surah masyhur kan. Ni sampai belajar sampai 8 tahun surah Mulk pun tak hafal. Okay. Surah Sejadah pun tak hafal. Takkan tak ada masa nak hafal. Kita hafal tu bukan, jangan sampai nak kena keluarkan arahan baru nak hafal. Benda tu kan atas dasar fadilat. Faham? Barulah semangat. Ramai kawan-kawan kita yang hafiz tu, kita hantar sabakkan dia lah. Kita semakkan dia. InsyaAllah sikit-sikit hafal Quran. Yang lebih teruk lagi, belajar kelas alim baca Quran tak betul. Ada baca Quran sikit, sebutan tak betul. Macam mana tu? Okay. Ataupun hafiz tapi sebutan tak betul, lagi teruk. Faham? Sebab tak ada usaha. Tak ada usaha untuk membaiki. Benda tu kalau kita usaha, masa kan panjang, sikit je Allah akan. Okay, seterusnya. Itu berkaitan dengan masalah perempuan haid baca Quran. Fatwa ni ditanya kepada Mufti Brunei kan. Mungkin kod kata Mufti tu fatwakan rukhsah ke. Tak. Sebab bagi kita masih ada solusi untuk perempuan ni, untuk jaga, maintainkan bacaan Quran dia. Antaranya dia semak kawan dia, dia baca, tengok, terlatih, dia dengar radio contohnya, rakaman, ataupun dia baca tanpa mengeluarkan suara. Paling kurang dia meminimalkan lupa lah. Mungkinlah dia tak sama macam baca keluar suara kan, memang itu pasti. Tapi bila dia buat macam tu, paling kurang nanti bila dia dah suci semula, tak adalah lupa yang ketara. Sebab dia duk dengar bacaan kawan dia. Faham tak? Dan dia duk tengok. Masih ada solusi. So oleh kerana masih ada solusi, kita tidak menganggap membaca itu satu-satunya cara untuk mengekalkan hafalan. Lebihlah lagi tak ada unsur. Tapi kalau orang tu dia bertegas juga nak taklid mazhab Maliki, pulang balik lah. Jadi kalau tanya kita kata tak boleh. Khususnya di negara kita lah, yang mengamalkan mazhab Syafi'i. Dan khususnya masalah hafal Quran ni, dia belajar. So belajar ni kita perlukan barakah. Menurut jumhur ulama, orang yang membaca Quran ketika haid dia berdosa. Walaupun Maliki kata tak berdosa, tapi jumhur kata berdosa. So adakah dia nak harungi zaman belajar dia dengan buat benda-benda yang jumhur ulama kata berdosa? Memanglah dia hafizah jadi cepat, tapi kurang berkat. Faham? Banyak je orang buka madrasah hafizah dulu. Isu ni tak pernah bangkit pun dulu. Jadi je, tak ada masalah. Sekarang ni nak tasahul dan tak faham objektif daripada ilmu. Tak faham. So nak kejarkan khatam, tapi dah bersama-sama kita langgar perkara tersebut. Baca? Masuk masjid boleh. Orang junub boleh, orang haid boleh. Cuma orang haid dia ada tambahan syarat boleh masuk masjid, iaitu adamu khawfi talwisil masjid. Ma'ruf masalah ni. Jadi secara umumnya kalau perempuan sekarang ni tidaklah ditakuti, sebab dia pakai tuala wanita tu ghalibnya tak akan menitis dekat di masjid. Dia hanya dibenarkan lalu sahaja, lintas. Tak boleh berhenti. Bahkan tak boleh dia masuk, dia patah balik pun tak boleh. Itu dia panggil taraddud. Tak boleh. Kemudian apa dia? Dia apa?
Li ghalabatihi. Hi kembali berapa? Lagi? Ghalabah tu maksudnya banyak lah. Darah tu banyak. Kenapa dia takut darah tu akan meleleh? Sebab banyak ghalabah. Ataupun dia banyak dan dia tak pakai lampi wanita. Ataupun dia pakai tapi dia pakai tak kukuh, boleh meleleh, cecek. Kemudian fa'in aminat talwis. Boleh. Seterusnya. Okey, masalah masuk ataupun berdiam lah. Dia yang haram tu adalah al-lubthu fil masjid kan. Berdiam dalam masjid. Lubthu. Sama ada orang haid dan nifas sama je, haram. Kalau dalam kitab tahrir dia tambah satu lagi perkataan, lubthu muslimin fil masjid. Faham? Berdiamnya orang Islam dalam masjid. Adapun orang kafir, wanita, haid, lelaki, junub, maka tidak berdosa. Satu, memanglah tak berdosa sebab dia kafir. Tak ada istilah. Kita tak gunalah istilah tu untuk dia. Maksudnya, kalaulah orang kafir, perempuan yang haid masuk masjid, kita ni, hukum ni atau orang Islam, kita tidak disuruh untuk keluarkan dia daripada masjid dengan alasan dia sedang haid. Tak. Faham? Hukum itu tak ada kaitan untuk orang kafir, hanya untuk orang Islam sahaja. Sebab itu digunakan ta'bir dalam kitab tahrir, walubthu muslimin fil masjid. Faham? Maka kalau orang junub, kalau orang kafir dah besar, memang dia dalam keadaan junub lah. Bila pula dia mandi kan? Kalau dia dah anak, mestilah dia junub. Kalau dia mandi pun bukan mandi junub. Dah memang sah-sah, tak payah tanya dia ke dah mandi ke belum. Kalau dah mandi pun tak ada faedah kan. Buktinya sebab Nabi benarkan ramai orang kafir masuk dalam masjid. Yang orang kafir dewasa, dah sah-sah dia junub. Bukan masuk je, tidur dalam masjid lagi. Kemah untuk dia lagi. Maka itu menjadi dalil bahawasanya masalah ini khas untuk orang Islam. Seterusnya, Saum ni haram, ma'ruf. Seterusnya, lagi, itu hikmah dia. Hikmah bukan ilat. Apa maksud hikmah bukan ilat? Kalau orang tu dia senang hati, dia tak ada masyarakat apa untuk qada, tetap tidak wajib qada. Faham? Tetap apa? Tidak wajib qada. Hikmah dia, puasa ni setahun sekali je, 30 hari je. Kalau perempuan tu haid 15 hari je, 15 hari je nak kena qada kan. Tapi kalau semayang tiap-tiap hari 5 kali 15 berapa. Jadi di situ ada masyaqqah segi hikmahnya. Faham? Bukan ilatnya. Kemudian okey, masalah semayang ni, masalah semayang tidak wajib qada ke ataupun haram qada. Tidak wajib, tidak menggambarkan tak boleh. Kalau dia rajin, Josh, sebenarnya Josh bahasa Urdu dia, kita sebut Josh. Dia Josh semua dari bahasa Arab juga. Jasha kan, Jasha ya jish. Dia bersemangat, lalu dia qada. Apakah hukum dia? Tak boleh. Faham? Haram, bid'ah, biadab. Sehingga Sayyidatina Aisyah mengatakan kepada perempuan yang nak qada tu, haruriyah anti kan. Dia nak qada semayang. Kamu ni haruriyah ke? Kumpulan apa? Khawarij ke? Yang ekstrim sangat ni. Nabi kata, Nabi perintahkan kami qada puasa, tak payah qada semayang. Yang kamu nak qada semayang, kenapa? Kamu ni haruriyah ke? Haruriyah ni khawarij. Khawarij ni adalah satu golongan
yang ekstrim. Boleh berlaku. Ekstrim macam mana? Nabi kata, kalau kamu tengok mereka punya baca Quran, kamu akan malu. Dia punya kuat baca Quran. Bahkan dia orang ni adalah ahli Quran, sentiasa baca Quran. Kalau kamu tengok semayang mereka pun, kamu akan rasa kecil semayang kamu, sebab semayang dia lagi banyak. Tapi mereka ini keluar daripada agama, seperti mana anak panah, kita panah binatang, tembus sebelah sana, panah sebelah sini, tembus sebelah sana. Dan pada batang panah itu tidak ada apa-apa kesan binatang. Maksudnya tak ada melekat darah, tak ada melekat lemak ke. Maksudnya dia keluar daripada agama tu tanpa ada bekas agama pada dia. Keluar penuh. Dia panggil Khawarij. Dia orang lah yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faham? Sebab apa dia panggil Jos tidak dikawal. Dia boleh jadi macam tu. ISIS bunuh orang. Faham? Buat apa ni? Tengok bola. Haram tengok bola. Jadi pemuda-pemuda tu dibaringkan, tembak mati tengok bola. Nampak macam dia tu, oh bagus ni, oh bagus orang ni, dia sangat warak. Tengok bola pun dia marah. Marah tak apalah, sebab bunuh orang, kan? Tak adalah sampai boleh bunuh orang yang tengok bola. Itu dia panggil Khawarij, golongan ni. Dia mula sokong Sayyidina Ali, kemudian tak sokong. Dia apa? Dia jahil. Dia ibadat saja tapi jahil. Sebab tu kita kata kena kawal tu. Orang punya semangat, kalau tak dikawal, dia akan bawa benda yang tak betul. Haruriyatin anti, kamu ni haruriyah ke? Nabi tak suruh pun, apa nak buat pula? Kemudian lagi al-mubasyaratu baina surati wa rukbah dalam Safinah. Kemudian okey, masalah ni waqila ni wajah muqabil. Imam Nawawi antara yang ikhtiar pandangan ni. Maksudnya Imam Nawawi punya ikhtiar ketika seorang perempuan sedang haid, tuan dia ataupun suami dia, hanya haram wati sahaja. Selain daripada itu, mubasyarah ma baina surrah wa rukbah tidak haram, seperti mana mazhab Hanafi. Berdasarkan hadis, isna'u kulla syai'in lan nikah. Macam? Faham? Mari ikhtiar. Lagi? Dalam majmu'. Seterusnya? Jadi kena usahakan dapat kitab tahqiq. State. Ada siapa belajar, ada nampak itu. State simpan. Lagi? Litadarruriha hurmatuhu wa sayati fi apa dia kata? Okey. Fi haidhi mamsusa. Lagi? Apa tu? Talak kan? Salah talak. Oh, dalam matan tak tulis talak. Dalam matan tak ada tulis kan, benda yang haram atau haid ni talak. Maka dalam syarah ditambah, faham? Dia kata tak sebut kat sini, sebut dalam bab talak. Sebab dia kata hurmatihi itu talak lah, bukan jima'. Hurmatihi ay hurmati talak fi haidhi mamsusah. Mamsusah maksudnya apa? Mautu'ah. Fi haidhi mamsusah. Mamsusah ni apa? Isim maf'ul kepada massa yamussu. Mamsus. Nanti kita akan belajar. Dia talak ni ada talak sunni, talak bid'i, la wala. Faham? Dia tidak sunni, tidak bid'i. Jadi antara benda yang haram
dipanggil talak bid'i. Istilah dia. Iaitu mentalak perempuan ketika dia haid. Atau dia ada atau tu, tapi tak perlu sebut bab haid. Atau dia dalam keadaan suci, tapi semasa suci tu suami dia ada waktu dia. Faham? Maka dalam dua surah ni dipanggil talak bid'i. Ketika perempuan tu dalam haid, ataupun ketika perempuan tu dalam suci, wati'aha fihi, yang suaminya wati dia, jama'aha fihi, pada masa suci pun haram juga. Faham? Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, fatalliquhun wa idza tallaqtumun nisaa, baca surah Talaq. Idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna. Itu ayat dia. Faham? Ayat ni dalil dia. Fatalliquhunna li'iddatihin. Hendaklah kamu talak mereka pada waktu iddahnya. Maksudnya lepas talak tu dia dah boleh terus iddah. Dia dah boleh terus menjalani iddah. Kalau kita talak dia masa haid, maka belum boleh mula iddah, sebab dia 3 kali suci, bukan 3 kali haid. Dia kena tunggu habis dulu dia punya haid dia, maka barulah mula kiraan hari pertama untuk iddah dia. Jadi lambat. So bila dia jadi lambat, dia akan menjadi iza, maksudnya menyakiti perempuan itu, memperlambatkan tempoh iddahnya. Itu dia punya elak dia yang dinyatakan oleh ulama. Maka fatalliquhunna li'iddatihin. Kenapa dalam matan minhaj ni tak sebut isu talak? Sebab tadi kan dibahaskan perkara-perkara yang haram atas perempuan tu. Talak ni hukum untuk suami, bukan untuk perempuan tu. Faham? Hukum haram talak tu bukan untuk perempuan tu. Perempuan tu tak haram, dia tak jadi berdosa sebab suami dia talak dia. Suami dia lah yang berdosa. Sebab itu tak disebutkan di sini, disebutkan dalam bab talak yang berkaitan dengan mutalliq. Jadi maksud haid mamsusah ni, haid perempuan yang sudah disetubuhi. Sebab kalau perempuan dia kahwin, dia belum pernah diwati oleh suami dia, lalu ditalak, dia tak ada iddah. Faham? Dia boleh kahwin terus. Perempuan yang ada iddah ni kalau dia pernah diwati oleh suami dia, walaupun sekali. Seterusnya, fa inna bah la bah la yuhsabu. Ya. Seterusnya, fa in kanat hamilan, kalau perempuan itu dalam keadaan hamil, jelaslah sebab apa? Sebab apa? Sebab dia bukan haid. Tapi kalau dia haid ketika dia mengandung, macam mana? Dia mengandung, dia haid, dan suami dia talak masa haid tu, lam yahrum talaquha. Jadi maksudnya tidak haram. Sebab dia ada kaedah, nanti kita akan belajar dalam bab iddah. Bila bertembung iddah quru dengan iddah wada', maksud beranak, maka kita akan pakai iddah beranak. Maksudnya kalau perempuan tu ditalak oleh suami dia ketika dia sedang mengandung, kemudian dalam dia ni pula masa mengandung keluar darah haid, tiga kali suci dah berlaku, adakah iddah dia habis? Tak. Tetap iddah dia habis dengan dia beranak. Faham? Apa ayat Quran dia tentang iddah hamil ni? Iddah hamil ni ayat Quran. Ya Latif. Masyhur. Ni tak warakat, tak sulfik. Lagi satu je ayat Quran tentang iddah perempuan yang hamil. Seterusnya, kalau dalam kitab Pak Kiai itu, bab yang haram ni tak belakang. Cerita dulu semua hukum hakam, dan hujung baru kita bahaskan tentang masalah perkara yang haram ke atas perempuan yang berada dalam keadaan haid. Seterusnya,
Bismillahirrahmanirrahim. فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق. فإذا انقطع الحيض. Masih lagi dalam perkara-perkara yang haid, yang haram atau haid. Maka kita ada border. Dia haid. Kemudian inqita', darah putus. Dan saya dah terangkan, kalau darah putus, apa kena buat? Tak perlu diulang balik. Selagi mana dia belum mandi, faham? Selagi mana dia belum mandi, baca. Apabila terputusnya darahnya, faham? Terjemah? Maka tidak boleh sebelum mandi, tidak boleh Tak halal. Tidak menjadi halal sebelum mandi daripada perkara yang diharamkan selain berpuasa dan talak. Pada hillani maka kemudian menjadi halal. Intifai mani'al awwali wal makna alladhi qadima lahu tsani. Makna tu maksudnya illat. Lagi? Illat tu maksudnya tadarrur bituli muddatil iddah. Tadarruril mar'ah bituli muddatil iddah. Lagi? Walau talaqi zadaha 'ala al-muharram wa qala innaha ziyadatun hasanatun. Ada ke dalam matan talak? Tak ada. Lagi? Dalam matan ada yang kita baca ni? Oh ada. Yang tak ada. Ada. Maksudnya dalam Muharrar tak ada, tapi dalam Minhaj ada. Maka Imam Nawawi kata ini ziyadah yang bagus. Terus sebut. Yang mutaakhir ni semua ikut. Sebut terus talak dalam perkara-perkara yang haram ke atas orang yang haid. Walaupun daripada segi babnya sepatutnya sebut dalam bab talak lah. Tapi oleh kerana dia termasuk jenis yang sama, ada kaitan. Maksudnya kaitannya dia sedang haid, walaupun orang yang haram tu lelaki, munasabah lah disebut sekali dan disebut awal. Seterusnya, bas. So kita akan masuk pula pada istihadah. Satu masalah, perempuan dia putus darah dia sebelum subuh. Ni Ramadan ni. Dia tak sempat nak mandi sehinggalah azan subuh. Jadi macam mana puasa dia? Macam mana puasa dia, Najmi? Macam mana puasa dia? Faham tak soalan? Faham? Tak faham? Darah dia berhenti sebelum subuh, bulan puasa Ramadan. Dia tak sempat nak mandi, lalu azan subuh. Jadi macam mana puasa dia? Puasa dia sah. Macam tu je. Puasa dia sah. Okey? Sebab nak puasa itu tidak disyaratkan mandi. Mandi apa? Mandi apa? Apa dia? Mandi haid dan mandi nifas dan mandi junub. Sama. Satu orang tu junub, dia sebelum sempat mandi masuk subuh. Puasa dia sah tak? Puasa dia sah. Haid pun sama, sah. Dia bukan tidak disyaratkan mandi. Maksudnya sebab tu dia ada fasa dia. Pertama haid terputus, yang kedua mandi. Jadi tengah-tengah tu, pada tengah-tengah tu, antara darah putus dengan mandi tu, perempuan haid dia berada di maqam junub.
Faham? Kedudukan dia tu seperti orang junub. Sepertilah, tapi nak kata full tak juga. Sebab wati tak boleh. Junub dengan puasa ni dia boleh apa? Dia boleh sekali berkumpul. Haid dengan puasa dia tak boleh kumpul sekali. Lagi 2 minit nak buka puasa, dia keluar haid. Terus hari tu tak ada haid, tak ada puasa. Junub, janabah dengan puasa dia boleh berkumpul sekali. Orang tu junub, dalam masa yang sama dia berpuasa sah. Dalam masa yang sama dia haid, dalam masa yang sama dia puasa, tak ada. Tak boleh. Jadi bila dia putus darah, dia hukum dia tu bukan haid. Dia seperti di makam junub. Sebab tu kita kata dia punya puasa dia tu sah. Faham? Puasa dia adalah sah. So kalau kita kata dia masih dalam haid, maka tak salah puasa dia. Faham? Salah satu syarat sah puasa kan tidak haid. Okey? Jadi ayat Al-Quran tu, wa yasalu fa idza tatahharna wa yasaluka 'anil mahid qul wa adhan fa'tazil nisa lagi wala taqrabuhun yathurna. Jangan kamu dekati mereka sehingga mereka suci. Jadi suci ni maksudnya apa? Maka Hanafi kata suci ni maksudnya putus haid. Putus haid. Kita kata putus haid juga. Bukan. Kita kata suci dalam ayat ni maksudnya mandi. Suci dalam ayat ni maksudnya mandi. Berdasarkan ayat seterusnya, fa idza tatahharna digunakan dengan mubalaghah. Dalam mazhab Hanafi, kalau perempuan haid, dia berhenti darah. Dan dia berhenti darah dalam tempoh adat dia. Maka walaupun dia belum mandi, suami dia boleh menggauli dia. Ini antara kita khilaf mazhab Hanafi. Tapi dengan syarat darah tu berhenti dalam tempoh adat. Tapi kalau dia baru berhenti 3 hari, dia punya adat 7 hari, tak boleh lagi. Faham? Dia ada tafsir macam tu. Tapi mazhab Syafi'i mutlak. Selagi belum mandi, maka haram jima. Fa iza tatahharna, itu ayat dia. Kita tafsirkan tatahharna dengan makna mandi. Bila dia mandi, barulah boleh mendatangi isteri tersebut. Faham? Maka kalau satu orang tu dia talak isteri dia setelah telah putus haid tapi belum mandi, maka apa? Tidak haram. Kerana apa dia kata? Kerana tidak wujudnya makna. Makna tu maksudnya ilat yang kerananya diharamkan talak ketika haid. Apa ilat dia? Iaitu perempuan itu akan dapat mudarat kerana masa iddah jadi lama. Maknanya apa? Kalau perempuan tu dia dah putus darah tapi dia belum mandi, dia punya iddah dia dah mula. Faham? Terus mula kira. Faham tak? Terus mula kira. Dia dikira suci dalam bab iddah. Tapi dia tidak dikira suci dalam bab sembahyang. Dia dikira suci dalam bab puasa. Tapi dia tidak dikira suci dalam bab sembahyang. Faham? Dia tidak dikira suci dalam bab jima'. Dia dikira suci dalam bab puasa. Jadi suci pun ada jenis suci. Dalam bab iddah, dia dah kira suci. Bila dia dah kira suci, dah boleh mula kira quru' tadi. Dalam bab sembahyang, dia belum suci. Maksudnya kalau dia sembahyang tak sah, boleh mandi dulu. Dalam bab puasa, dia dikira suci. Maksudnya kalau dia puasa sah. Faham? Dalam bab jima' dia dikira tidak suci. Maksudnya kalau jima' hukumnya berdosa. Dalam bab yang lain-lain tu, masuk masjid baca Quran, dia belum dikira suci. Maksudnya kalau dia buat, hukumnya adalah berdosa. Seterusnya istihadah. Habis kelas berapa? Dah setengah 45. Oh. Istihadah. Padam Padam apa hitam? Cepat.
darah yang keluar daripada perempuan ni ada 3 makruf masalah ni. Untuk ayah dah belajar. Darah haid, darah nifas, dan satu lagi istihadah. Haid, nifas, istihadah ni hukum. Faham? Darah keluar sama je. Waktu dia apa haid dengan waktu dia nifas, warna darah sama je. Waktu dia istihadah pun sama je. Faham tak? Sebab itu kita kata keluar darah tu benda yang berlaku. Fiqh menjawab apa hukum darah tu. Faham? Apa yang berlaku itu fitrah. Itu kejadian perempuan tu. Itu bukan hukum. Hukum bagi tahu darah yang keluar tu apa. Haid, nifas, istihadah. Faham? Bahkan dalam keadaan perempuan tak keluar darah pun ada surah yang mana kita hukum dia haid walaupun tak keluar darah. Sebab itu kita kata dia adalah hukum. Dia adalah apa? Hukum. Dalam keadaan perempuan keluar darah pun kita hukum dia suci kan? Iaitu bila dia istihadah. Bila dia istihadah dia suci. Bila dia suci kena sembahyang. Faham tak? Maka ditakrifkan darah haid dengan takrif damu jibillah. Apa takrif haid? Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati min ghairi sababil wiladati ala sabili sihhati min ghairi wiladah. Faham? Apa dia takrif dia? Damu jibillah. Darah fitrah. Darah fitrah. Bahkan kalau perempuan dia keluar haid, maknanya dia normal. Kalau tak keluar haid, dia tak normal. Kalau haid dia tidak teratur, dia tak normal secara umumnya. Adapun Fatimah Az-Zahra Al-Batul itu mustasna, tak keluar haid. Tapi secara umumnya perempuan darah haid itu adalah fitrah yang Allah Ta'ala Nabi guna kata katabahullahu ala banat Adam. Satu benda yang Allah nak takdirkan berlaku pada anak perempuan Nabi Adam, maksudnya wanita, dia akan keluar haid. Dia Islam ke tak Islam, haid keluar. Jadi dia fitrah perempuan. Dia keluar daripada mana? Min aqsa, daripada hujung rahim. Pada hujung rahim perempuan. Ala sabilis siha, dia keluar dalam keadaan dia tu sihat. Min ghairi sababil wiladah, bukan disebabkan beranak. Kalau sebab beranak itu sihat juga, keluar dengan nifas pun sihat juga. Tapi dia itu tidak dipanggil haid, dipanggil nifas. Jadi perkataan min ghairi sababil wiladah untuk mengeluarkan darah nifas. Ala sabilis siha tu untuk mengeluarkan darah istihadah. Faham? Jadi dia keluar daripada hujung rahim perempuan. Itu dia punya tempat dia. Kalau dapat dipastikan secara kedoktoran, dia biasa berlaku, perempuan ni gugur. Lepas keguguran, darah keluar. Bahkan sebelum gugur pun darah keluar. Dia kaedah asal dia, asalkan keluar darah, kita hukum haid. Buat maksudnya pada waktu itu kita hukum haid. Ataupun nifas lah kalau beranak. Tapi kalau ada bukti-bukti yang menunjukkan darah tu luka, maksudnya dia ada bahagian urat dia ada luka. Bila luka kan keluar darah, tangan pun keluar darah pula. Maksudnya ahlul khibrah mengatakan dia keluar tu memang bukan daripada tempat yang biasanya keluar haid. Kalau dulu benda tu mungkin tak dapat dikesan, maka kita pakai hukum zahir. Zahirnya keluar darah daripada kemaluan, haid. Tapi kalau dapat dipastikan dia memang keluar ada urat pecah ke, yang mana keluar darah dari situ, maka ataupun ada perempuan kena kanser kan, maka darah rahim keluar darah.
maka kita hukum dia bukan haid, sakit lah. Tapi kalau benda tu tak pasti, kita ambil hukum zahir je. Zahirnya haid. Bas. Faham tak? Walaupun ada kemungkinan bukan. Kemungkinan tu kita tak mundur. Kemudian itu dia punya ta'rif dia berkaitan dengan perempuan perempuan haid. Jadi istihadah. Kalau perempuan ni dia normal, dia tak ada terlebih-lebih ni, dia punya isu dia senang aja. Macam yang kita dah belajar sebelum ni. Faham? Apa yang kita dah belajar sebelum ni, itulah dia punya formula-formula. InsyaAllah boleh menghuraikan dan menyelesaikan masalah perempuan haid ni. Tapi kalau sampai dia kena istihadah, istihadah ni ada 7 aksam, ada 7 keadaan, 7 hal. Maknanya perempuan yang mustahadah ni dia ada 7 keadaan. Jadi cara kita nak menguasai masalah istihadah ni, kita faham 7 keadaan itu dan tahu hukum dia. Maksudnya kalau untuk hal pertama, hukum dia begini. Hal kedua, hukum dia begini. Hal ketiga, hukum dia begini. Kita faham hal tu dan kita tahu apa hukum dia. Kemudian bila ada masalah berlaku, kita matchingkan. Maksudnya perempuan ni punya cerita ataupun perempuan ni punya masalah, dia sesuai dengan hal nombor berapa. Nombor 1, oh nombor 1. Dan kita dah hafal dah, kalau nombor 1, dia punya cara hukum dia begini. Jadi mudah. Itu dia punya teknik dia untuk kita memahami masalah ataupun untuk menyelesaikan masalah istihadah. Sebelum pergi kepada pematchingan tadi tu, dia kena faham dulu lah. Dia faham betul dan dia tengok surah ni. Surah ni matching dengan yang nombor berapa, sesuai ataupun sama dengan masalah nombor berapa. Setelah dia dapat kesan, dia dapat faham, maka automatik dia akan tahu jawapan dia. Sebab dia dah faham formula penyelesaian bagi setiap satu daripada 7 hal tersebut. Faham? Baca. Wal istihadatu hadathun daimun kathalatin. Hadathun daimun kathalas. Lagi. Jadi hadathun daim ni, itu dia punya jenis dia. Dia punya tajuk besar dia. Dan dia punya nauk dia, kita ada mustahadah, kita ada salas, salisil baul, salisil mani, salisil mazi, salisil reh. Tajuk besar dia daim, daimul hadas. Baca. Wal istihadatu wa hiya an yujawiza damu. Wa hiya an yujawiza damu. Ayyuja, itu ta'rif dia. Salas ni apa ni, istihadah ni adalah bahawasanya melebihi darah itu akan sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak 16 hari darah keluar lebih daripada itu. Kemudian dan berterusan. Apakah maksud salasil baul? Maksudnya la yang qata'. Lagi? Fala tamna'u ay al-istihadah. Jadi istihadah ini dia tidak menghalang daripada wajibnya puasa. Dia tidak menghalang. Fala tamna'u ay fala tamna'u al-istihadatu as-sawma ay wujub as-sawm. Faham? Wujub as-sawm ataupun sihhat as-sawm. Lagi? Solat. Wujub as-salat. Sekarang ni musannif dia terangkan dulu bagaimana mustahadah tu diuruskan diri dia. Lepas ni barulah dia akan perkenalkan pelbagai macam istihadah. Jadi satu orang perempuan tu akan buat benda yang kita akan sebut ni. Kalau dia kenal pasti diri dia tu istihadah, dia kena tahu dulu dia istihadah ke tak. Oh, dia buat yang benda yang cakap ni. Kalau dia tak tahu, dia pun ragu-ragu, saya ni haid ke, saya ni istihadah, biasa berlaku. Maka dia tak bolehlah nak buat perkara yang apa dijelaskan ini. Sebab itu kalau dalam kitab Pak Kiai Osman, bagaimana dia nak uruskan diri dia, kita sebut
kemudian kalau tak silap. Dia kena kenal dulu dia tu istihadah ataupun tidak dengan kaedah-kaedah formula tertentu. Okey, orang istihadah nak guna buat apa? Ibarat ni seperti mana digunakan untuk istihadah, digunakan untuk semua surah daimul hadas. Dia buat. Faham? Sebab cara menguruskan salasil baul tak disebut dalam kitab pun. Tak perlu nak sebut sebab dah disebut dalam bab mustahadah. Maka itulah cara dia. Faham? Jadi orang yang mustahadah kena buat apa? Oleh kerana dia itu walaupun keluar darah tapi kita hukum dia tu suci, maka dia wajib sembahyang dan dia wajib puasa. Dia boleh baca Quran, dia boleh masuk masjid dan lain-lain. Lagi? Lid darurah. Benda tu darurat. Keluar darah. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Asalnya orang yang keluar sesuatu daripada kemaluan dia, sah ke sembahyang? Tak sah kan? Walaupun keluar setitik, batal wuduk. Batal wuduk. Tapi kalau kita nak kata dia ni wajib sembahyang tapi tak sah sembahyang, bila dia nak sembahyang? Kita kata dia kena sembahyang sebab dia bukan haid. Tapi bila dia ambil wuduk, kita kata wuduk dia tak sah. Boleh ke? Jadi hukum tu tidak munsajim. Faham tak? Bila kita kata dia wajib sembahyang, maka kita kena kata dia tu boleh sembahyang. Faham? Sah sembahyang. Jadi nak sahkan sembahyang macam mana? Sedangkan salah satu perkara membatalkan wuduk sekaligus membatalkan sembahyang bila keluar sesuatu bila sabilai. Faham? Maka kita kata surah ini adalah surah mustasna, yang dikecualikan. Memang betul keluar sesuatu daripada kemaluan membatalkan wuduk, tapi tidak pada surah daimul hadas. Special case. Dalam syarak ni pun ada special case, mustasna. Faham? Dan yang mengecualikan itu bukan ulama, Nabi. Faham? Betul dalam hadis. Nabi yang istisnakan. Seperti mana Nabi yang menyatakan bahawasanya kalau keluar sesuatu daripada sabilan batal wudu, Nabi juga menyatakan kalau keluar dari istihadah tak batal. Dua-dua sumbernya syarak kan. Kita adalah abdul syariah, makmur. Syariah sebut macam tu. Faham? Okey. Dan benda itu berlaku pada isteri Nabi sendiri kan. Dia ada adik-beradik ni zaman Rasulullah ni, semua adik-beradik dia istihadah. Fatimah Bebas. Yang 3 orang adik-beradik tu Saudah kan. Si Nabi siapa yang istihadah? Cek nanti 3 orang istihadah yang dahsyat lah. Istihadah yang dahsyat. Baca. Ada kot dalam hadis depan ni. Kemudian jadi orang mustahadah dia buat apa? Basuh. Kemudian bukan mandi tu, basuh. Jahash. Banatu Jahash. Apa isteri Nabi binti Jahash? Jadi 3 orang adik-beradik yang istihadah. Jahash. Allahumma salli ala Muhammad. Dia basuh. Maksudnya kalau orang tu salisil bau, dia basuhlah kemaluan dia. Kemudian dan dia kena buat 2 perkara. Pertama isabah, yang kedua hashwun. Asbun dengan hashwun. Ta'sib tu maknanya ikat. Faham? Wajib. Lagi? Jadi asbun dengan hashwun. Hashwun ni maksudnya dia sumbat sesuatu ke dalam kemaluan dia, itu dia panggil hashwun. Asbun tu dia ikat supaya benda yang sumbat tu tak tertanggal, tak bergerak. Faham? Jadi kalaulah asbun itu hanya dengan jalan dia pakai seluar dalam dan benda tu tidak tidak bergerak, maka itu sudah memadai. Sebab tu dalam kitab dia bagi surah macam mana nak buat asbun tu.
Dia buat kain, ikat, masukkan celah kangkang. Jadi benda tu kalau ada seluar dalam, dia pun boleh mengikat, mengukuhkan hashwun tadi. Jadi hashwun ni wajib kecuali dalam dua keadaan. Maka hukumnya tidak wajib. Faham? Baca? Masalah bifirqatin mashkukatin. Dia bagi contoh macam mana nak buat asbun tu. Ambil satu kain perca, kemudian mashkuqah yang dikoyakkan. At-tarafain. Dua, maksudnya dua. Kain tu dia ada dua telinga. Kemudian tukharriju ahadahuma ila batniha. Kemudian Wal akhara ila filbiha. satu ke perut, satu ke belakang. Kemudian Wa tarbatuhuma bifirqatin. kemudian dia ambil satu kain lagi, ikat tengah pula. Payahlah. Sekarang spender. Lagi? Spender ke pakai apa ke? Lagi? Wa in ta'allat bisyaddi tarakathu. Lagi? Wa in kana damu qalilan yantafi'u bil hashdi fala hajata li syaddi. Dia kata wa in ta'azzat bisyaddi. Kalaulah dengan dia masukkan kapas tu, dia akan jadi sakit. Ulama kata khususnya waktu darah tengah banyak. Maka darah nak keluar, kita sumbat tahan, so dia akan belaga jadi sakit. Faham? So dia tak perlu hashun. Itu yang surah pertama. Surah kedua yang tak perlu hashun bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan, dia tidak boleh, kan tak perlu lagi. Dia tak boleh untuk menyumbat sebab dia boleh membatalkan puasa. Wa in tahadzat Wa in ta'allat bisyaddi tarakathu. tarakathu wasyadda. Kemudian Wa in kana damu qalilan kalau darah tu sikit, yantafi'u bil hashdi fala hajata li syaddi. maksudnya kalau dia hanya masukkan saja, dia tak perlu nak apa? Tak perlu nak ikat benda tu tak jatuh. Oleh kan darah tak banyak, dia tak tolak benda tu keluar. Faham? Maka dia tak perlulah. Jadi daripada sini kita dapat faham tujuan asbun dengan hashwun ni apa? Tujuan dia tengok ke depan. Ada tak? Tujuan dia adalah untuk mentakhfifkan darah. Kita minimalkan keluar darah. Darah memang keluar, tapi minimal. Kalau tak buat langsung, habislah. Lagi banyak meleleh semua. Maka untuk minimalkan perkara ini perlu dibuat. So kalaulah darah dia tu sikit sangat, dia tak terkeluar pun, maka perkara tadi tu boleh dikurangkan. Sebab maksud dia adalah untuk meminimalkan darah tu keluar. Kemudian Wa in kana sa'imatan tarakathu syahashwa. tarakatil hashwa naharan muqtasaran ala syaddi fihi. Kalaulah bulan puasa, maka pada waktu siang dia kena tinggalkan hashwun pada waktu siang, dan memadailah hanya dia itu sahaja. Kemudian Wa tatawadda'u waqta salati wa tubadiru biha. lagi Falau akharat li maslahati salati kasatrin wa intidari jama'atin lam yadurra wa illa fa yadurru ala sahibi. faham? Ma'ruf ni. Maksudnya orang yang mana daimul hadas, dia kena buat benda ni semua lepas waktu masuk. Buat semua lepas dia dah selesai ambil wuduk dengan segera, mualat. Dan di antara wuduk kena mualat kan, wal mualatu lidaimil hadas kan. Salah satu syarat tambahan untuk daimul hadas, dia kena wuduk, kena mualat. Lepas dia ambil wuduk, terus dia solat. Dia tak boleh ada renggang, kecuali kalau dia renggangkan itu kerana maslahat sembahyang. Seperti apa? Pakai baju, pakai telekung. Faham? Kemudian dia sembahyang jemaah pula, tunggu jemaah di masjid. Okey, lagi? Wa tatawadda'u waqta salati kal mutayammim. Sama. Nampak tak? Orang tayamum, oleh kerana tayamum ni taharah darurah, maka kena tunggu waktu masuk. Sama juga. Wuduknya orang yang daimul hadas adalah taharah darurah, maka dia juga perlu dibuat apabila waktu masuk. Kemudian Wa tubadiru biha taqlilan lil hadath. tu elak dia. Semua benda tadi kenapa kena mualat, musalsal? Kena buat secara berterusan untuk mengurangkan hadas. Makin lama dia tangguhkan, makin banyak darah tu keluar. Faham? Kemudian Fa
ولو آخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر Wa illa ay wa illam yakun li maslahati salati wa illam yakun at-ta'khiru aw al-intizar li maslahati salati فيضر على Fai- صحيح fayadur ala sahih. Kemudian والثاني لا يضر كالمتيمم. dia kata pendapat muqabil sahih kata orang tayamum lepas dia habis tayamum dia wajib solat terus ke? Tak wajib kan? Tak ada syarat pun. Kita belajar sebelum ni. Dia tak wajib muwalat. Maka dalam surah ni pun samalah. Kita kata tak sama. Tayamum ni dia tak ada isu hadas tu. Dia tak ada isu ada benda najis keluar. Maka tak perlulah buat menyegerakan solat untuk mengurangkan hadas. Kan kita kata elat dia kena segera tu taqlilan lil hadas. Orang tayamum mana ada apa-apa hadas yang dia sedang ditanggung. Maka tak bolehlah nak kiaskan antara masalah ini dengan masalah itu, walaupun kedua-duanya sama daripada segi dia adalah taharah darurah. Tapi bila ada sahaja farq pada masalah ini, maka cukup untuk bezakan hukum dia dengan hukum sedara dia. Faham? Dia bersaudara dengan tayamum ni. Tapi pada perkara yang mana mereka semua sama. Tapi pada perkara yang mereka berbeza, maka syarat yang ada pada ini tidak diletakkan pada ini. Kemudian bas. Jadi ini apa yang perlu dilakukan olehnya. Lepas ni apa ibarat dia? Masih lagi cara menguruskan. Maksudnya cara pengurusan istihadah. Belum lagi masuk bagaimana mengenali istihadah.